Adik, adik dekat rumah seorang ke tu? Mak ayah mana? Ayat tu cukup membuatkan Man rasa nak pingsan. Disebabkan ketakutan yang amat sangat, Man terus keluar rumah, duduk dekat padang depan rumah sambil tunggu mak ayah pulang. Bila dengar suara perempuan tadi, fikiran Man dah mula terbayang yang bukan-bukan. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua, kembali lagi bersama saya Syarul. Terima kasih sebab dah klik video ni. Semoga yang menonton video ni ditambahkan rezeki dan dipermudahkan urusan dunia dan akhirat. Hari ini saya akan kongsikan 4 kisah seram yang mungkin anda pernah dengar sebelum ni. Kisah yang nombor 4 tu yang bertajuk nombor telefon berhantu, rasanya saya pernah dengar dulu dalam tahun 90-an. Mungkin anda yang sebaya dengan saya pernah dengar juga kot. Nak tahu kisah dia macam mana? Tonton video ni sampai habis. Jangan lupa like, subscribe dan komen dalam video ni. Pada yang nak join grup Telegram saya dah letakkan link dekat bawah. Macam biasa, sebelum saya mulakan, jom kita baca selawat dulu. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Tanpa buang masa lagi, jom let's jump to Rabak Seram. Kisah ni jadi masa Zack masa belajar lagi. Dulu dia ni jenis yang suka cari entiti, cari hantu lah. Zack dengan kawan-kawan dia suka masuk rumah tinggal, bangunan tinggal, semata-mata nak cari hantu. Mereka bawa kamera DSLR untuk tangkap gambar dan rekod video sekali lah. Tahun 2011, Zack tengah final year degree. Waktu tu dia baru kahwin. Zack dengan wife dia PJJ antara dua negara. Waktu ni bila video call je, wife dia memang bising lah suruh Zack ni berhenti keluar tengah-tengah malam cari hantu ni. Tapi Zack ni degil, nak juga pergi cari hantu tu. Wife dia jauh, Zack pula duduk seorang diri dekat rumah. Bosan lah jadinya. Jadi 2 minggu sebelum final presentation untuk final year tu, Zack rancang nak pergi mencari entiti. Dia pergi 6 orang, 2 biji kereta. Satu kereta 3 orang. Rancangan mereka malam tu nak pergi Highland Tower. Sebenarnya dah 3 kali mereka pergi, tapi sebelum ni tak ada apa-apa lah sangat. Sikit-sikit je. Mereka gerak dari rumah dalam pukul 11 malam. Sampai sana pukul 11.45 malam. Relax isap rokok jap. Pukul 12 malam mereka mula jalan masuk ke arah salah satu blok tinggal. Suasana malam tu sunyi dari biasa, gelap. Mereka pakai torchlight lah, suluh sambil pegang kamera. Masa tengah jalan tu, tiba-tiba kawan Zack yang jalan paling belakang tu lari ke depan. Jalan paling depan sebab dia rasa macam ada orang cuik bau dia daripada belakang. Tapi dia tak cakap waktu tu lah. Balik baru dia cerita. Mereka naik dari satu tingkat ke satu tingkat, masuk dari satu unit ke satu unit. Suasana sunyi je, tak ada apa-apa. Sampai tingkat ke-7, semua dah rasa penat sebab naik tangga. Kawan Zack yang pertama kali ikut ni mulut celupar sikit. Tak ada apa-apa pun weh. Aduh, masuk tempat macam ni mulut mana boleh celupar. Tapi Zack pun iyakan je lah sebab malam tu memang sunyi dari sebelum ni. Sebelum-sebelum ni ada jugalah bunyi tapak kaki ke apa ke. Bila dah rasa macam tak ada apa-apa dekat atas tu, mereka pun gerak turun ke bawah. Sampai bawah, betul-betul dekat kawasan blok yang runtuh tu, tiba-tiba terdengar suara kucing mengiau. Semua berhenti. Bila dengar betul-betul, tu bukan suara kucing sebenarnya, tapi suara budak panggil, "Mama!" Suara tu sayup-sayup je, tapi dalam nada mengerang sambil menjerit. Zack dah rasa tak sedap hati. Meremang memang tak payah cakap lah. Kawan-kawan yang lain pun rasa tak sedap hati juga. Jadi mereka buat keputusan nak balik malam tu. Seminggu lepas tu, Zack mula fokus pada final presentation dia. Zack dengan kawan-kawan dia ni budak architecture. Budak architecture ni tak tidur malam lah nak siapkan design untuk final presentation tu adalah perkara biasa. Seminggu tu adalah Zack tidur dalam 1-2 jam je sehari. Itu pun tidur siang. Jadi
Jadi bayangkanlah keadaan dia macam mana masa tu, dengan mengantuk, sakit-sakit badan, semua cukup. Hari Zack selesai final presentation depan panel lecturer tu, balik tu badan dia memang lunyai gila. Final presentation selesai dalam pukul 3-4 petang. Jadi Zack balik rumah nak tidur lah. Sebelum tidur macam biasa, Zack akan video call wife dia. Masa tengah nak end call dengan wife dia, tengah duduk babai-babai tu, Zack dengar pintu bilik dia macam ada orang tendang. Dum! Kuat sangat. Nak kata angin, pintu dia tertutup masa tu. Jantung mula berdegup kencang. Segala bulu yang ada dekat badan terus meremang. Badan dah lah tak cukup rehat, tengah lemah, semangat pun lemah lah sekali. Zack pun suruh wife dia yang tengah video call dengan dia tu tunggu kejap. Zack pergi buka surah Yasin dan segala surah-surah yang ada dalam PC dia. Wife Zack ni pun nampak dia macam pelik. Lepas tu Zack beritahu wife dia ada bunyi orang tendang pintu. Itu pun masa nak cakap, suara Zack tu rasa macam tersekat. Bila dah okey, baru Zack dengan wife dia end call. Malam tu Zack cuba lelapkan mata sebab badan letih sangat. Penangan seminggu tak tidur, tapi dia rasa macam tak lena tidur tau. Rasa macam dia perhatikan, tapi dapat jugalah tidur walaupun tidur-tidur ayam. Keesokan harinya Zack tak keluar bilik sampai waktu makan tengah hari, baru dia keluar bilik. Nasib dalam bilik dia ada toilet, jadi nak mandi dan solat semua dalam bilik je. Zack memang duduk seorang sebab rumah tu rumah wife dia beli sebelum Zack sambung belajar. Pukul 2 petang tu Zack buat keputusan nak keluar rumah, nak pergi cari makan lah. Suasana rumah masa tu memang terasa lain macam. Perangai Zack ni, sebelum keluar rumah dia akan tutup segala pintu, tingkap, sliding door semua ni lah. Masa dia pergi tutup sliding door dekat balcony, Zack ternampak di sebalik langsir sliding door tu ada sebelah muka putih pucat dengan mata berwarna merah. Separuh je Zack nampak, separuh lagi di sebalik langsir macam mengendap. Bola mata dia melihat 360 darjah pandang sekeliling rumah. Zack tak jadi nak tutup sliding door tu, terus dia keluar rumah. Malam tu Zack tak tidur dekat rumah, dia tidur dekat rumah kawan dia dekat tingkat 7. 2 hari jugalah Zack tidur kat situ nak pulihkan badan dan semangat dia. Keesokan pagi hari pertama Zack tidur rumah kawan dia itulah. Kawan Zack beritahu malam pertama tu ada perempuan datang berdiri dekat tingkap bilik dia. Bilik kawan Zack ni paling depan bersebelahan dengan pintu masuk. Ada satu tingkap single dekat bilik dia menghadap ke depan. Dekat situlah dia nampak ada perempuan berdiri. Dia kata ada benda ikut Zack balik. Nasib baiklah dia pandai sikit-sikit. Malam tu dia pagarlah rumah tu dengan garam kasar dekat pintu masuk. Lepas 2 hari, badan Zack pun dah kuat sikit lah. Dia beranikan diri balik rumah. 2 orang kawan dia hantar. Masa tu dekat ruang tamu, Zack dapat rasa yang benda tu ada dekat bilik tengah. Masa Zack tengah bersembang dengan 2 orang kawan dia ni, benda tu main ketuk-ketuk pintu bilik tengah tu. Tuk. Bunyi dia macam kalau kita pergi rumah orang, ketuk pintu sebelum bagi salam tu. Macam tu lah bunyi dia. Mereman jangan cakap lah, terasa kembang sampai kepala. 2 orang kawan Zack ni terus nak balik, tapi Zack tak ikut sebab tu rumah dia kan, kena kuat lah. Tapi sekuat mana pun masih rasa tak tenteram sebab tahu benda tu ada kat dalam rumah dia tu. Zack ada minta tolong lah kawan dia yang pandai dalam bab-bab macam ni, tapi benda tu marah sampai demam kawan dia yang cuba tolong tu. Akhirnya kawan Zack ajar cara nak hantar benda tu balik. Ada 2 cara. Satu cara baik, satu lagi halau. Itu cara kasar lah, tapi Zack pilih cara baik. Cara dia, Zack kena pergi hantar dia balik hari yang sama, waktu yang sama, orang yang sama, kedudukan dalam kereta pun sama macam dia pergi dulu. Jadi nak tunggu hari yang sama tu, Zack kena tunggu lagi 6 hari. Bertahan je lah dalam masa 6 hari tu hadap bunyi orang ketuk-ketuk pintu, rasa diperhatikan, rasa ada orang intai-intai dekat luar tingkap. Memang tak tenteram lah Zack duduk kat rumah masa tu. Itu pun nasib lah tak ada nak tunjukkan diri. Zack pun tak adalah nak keluar bilik sangat. 6 hari tu memang hidup dia dalam bilik je. Lagipun kawan Zack yang tolong dia tu cakap benda tu tak boleh masuk bilik yang Zack duduk tu. Dia pun tak tahu kenapa. Mungkin sebab PC dia sentiasa pasang ayat-ayat suci Al-Quran kot. Tiba hari yang dinantikan untuk hantar benda tu balik. Zack ingat lagi, hari tu hari Khamis. Semua 6 orang kawan dia yang sama tu datang rumah Zack. Siap-siap nak gerak lah. Sebelum gerak, Zack buka pintu bilik tengah tu dan cakap, "Dah, jom nak hantar balik." Lepas tu rasa tegak je bulu roma. Betul-betul rasa macam ada benda ikut dekat sebelah kanan dia. Kemudian mereka jalan turun ke bawah dekat kereta macam hari tu. Dalam kereta semua diam. Kereta rasa berat dan perjalanan pergi tu rasa lambat je nak sampai. Bila sampai dekat kawasan Highland Tower tu, Zack parking kereta. Mereka pun turun dan Zack buka pintu belah benda tu duduk. Sekali lagi Zack cakap, "Jom nak hantar balik." Lepas tu rasa meremang sangat. Memang rasa tegak je bulu roma sampai ke kepala. Mereka jalan sampai ke pintu masuk ke tempat tu. Nak masuk kawasan tu memang ada macam kayu penghadang. Tahun Zack pergi tu tak ada lagi pintu zinc yang macam dalam movie tu. Sampai di situ Zack cakap,
Sampai sini je kita orang hantar. Kita orang janji takkan datang lagi dan takkan kacau lagi tempat ni. Kemudian mereka berenam pun gerak pergi dekat kereta. Masa jalan balik ke kereta tu, Zack rasa macam ada benda tertinggal dekat belakang. Sebelum masuk kereta, mereka baca Patkul dan apa-apa surah yang patut. Lepas tu terus gerak balik. Sampai rumah, Zack pagar rumah 4 penjuru. Dia azan. Sebab risau jugalah wife dia nak balik esok. Nak kena ambil dia dekat airport pukul 11. Dah lah dia baru beberapa minggu pregnant. Mulai dari saat tu, Zack tak pergi dah kawasan tu. Cari entiti pun dia dah tak buat dah. Dah serik. Tambah pula bila wife dah tengah mengandung ni. Kawan Zack yang tolong dia sampai dia berdemam tu, sempatlah tanya benda tu kenapa ikut Zack. Benda tu cakap dia suka Zack, nak jadikan Zack ni anak angkat. Suka rumah Zack sebab rumah Zack ni cantik, selesa. Bilik tengah tu pula ada perabot lengkap dengan katil semua, tapi tak berpenghuni. Benda tu nak tolong jaga Zack dengan rumah dia. Meremang weh. Meremang weh. Dan mak mertua Zack pun ada suruh orang kampung tengokkan juga. Orang tu pun cakap benda yang sama. Benda tu suka Zack. Dia dah anggap Zack ni macam anak. Dah seminggu dia duduk dekat rumah Zack tu sebenarnya. Baru dia tendang pintu tu sebab dia nak Zack tahu yang dia ada dekat situ. Kata orang kampung yang tengokkan tu, benda tu cantik orangnya. Melayu, Chinese look. Perwatakan macam orang yang ada kelas. Rambut lurus panjang. Umur dalam 40-an. Kulitnya putih tapi pucat. Matanya merah. Lepas Zack hantar benda tu ke tempat asalnya, sesekali benda tu ada juga datang rumah tengok si Zack ni. Tapi dah tak boleh masuk lah. Rasanya mungkin benda tu salah seorang mangsa runtuhan tempat tu dulu. Kisah ni jadi masa Erin dengan keluarga dia baru pindah duduk ke rumah arwah Tok dengan Tok Wan belah mak dia. Lepas Tok dengan Tok Wan dia meninggal, mak terus cakap nak duduk dekat rumah tu sementara. Sepanjang duduk situ, Alhamdulillah lah semua okey. Cuma takut sikit lah dengan cara binaan rumah tu. Untuk pengetahuan, keluarga Erin ni memang jarang balik kampung sebab Tok tak benar kan. Kalau raya pun Tok sendiri akan datang ke rumah mereka. Dah pindah situ, package kena pindah sekolah lah kan. Sekolah menengah yang Erin baru masuk ni pun cantik sangat, kemas je. Kebetulan lagi beberapa minggu akan ada pertandingan nyanyian lagu irama Malaysia sempena bulan bahasa. Erin pun join je lah sebab dia minat juga dalam bidang nyanyian ni. Hal suara sedap ke tak, tolak ke tepi dulu. Satu tabiat Erin ni, dia seorang yang suka bertangguh. Jadi 2 hari sebelum hari pertandingan, baru dia nak cari lagu. Kelang kabut dia buatnya. Akhirnya Erin pilih lagu Ulik Mayang sebab lagu tu senang dinyanyikan. Lirik setiap verse pun hampir sama, jadi takkan menyusahkan dia. Erin berlatih lagu ni siang malam sampai Erin pernah kena marah dengan kakak sebab dia seram dengar lagu tu. Erin nyanyi sambil buat tarian depan dia lagi. Lepas 2 hari, pertandingan pun bermula. Risau jugalah sebab dia tak berapa nak hafal liriknya. Kena tengok lirik baru boleh. Erin jadi orang yang ketiga buat persembahan tu. Masa pengacara umumkan giliran dia, keadaan dewan memang bising sangat. Ini mesti kes mereka dah bosan. Erin terus naik atas pentas, genggam mic dan mulakan nyanyian. Sepanjang Erin nyanyi tu, nasib baik semuanya berjalan lancar. Dia pun tak tahu sebab seolah-olah dia tahu keseluruhan lagu tu. Erin tak nyanyi lirik yang dah diubah suai tu, tapi dia nyanyi lirik yang betul-betul original 100%. Untuk pengetahuan mana yang tak tahu, lirik sebenar Ulik Mayang ni dah diubah suai. Pada lirik yang tak ori ni, puteri-puteri ganjil tak ditulis dalam lirik tu. Yang ada hanyalah puteri-puteri genap, puteri 2, 4, 6, melainkan puteri ke-7. Puteri ke-7 ni puteri bongsu. Tapi apa yang berlaku dekat Erin, dia nyanyi full lirik yang original dari Puteri Esa sampai habis. Kononnya nak tunjuklah kelainan dekat situ. Balik je rumah, Erin mandi, buat kerja rumah dan tidur. Sampailah dalam pukul 2.45 pagi. Erin terjaga sebab dia lapar sangat. Erin pun keluar bilik dengan harapan nak makan nasi lah. Tapi masa nak berjalan ke dapur, dia terdengar ada orang menyanyi dalam bilik mak dia lagu Ulik Mayang yang dinyanyi siang tadi. Dan yang paling menakutkan, suara tu sebiji macam suara dia sendiri. Erin punyalah takut masa tu, terputus niat nak makan nasi. Cepat-cepat dia masuk bilik dan biarkan bilik dia terang benderang. Erin tak boleh tidur langsung. Sedar tak sedar dah pukul 4 pagi. Masa ni terdengar lagi sekali lagu Ulik Mayang. Kali ni bukan suara, tapi bunyi seruling. Cepat-cepat Erin selubung dalam selimut dan menangis tak henti-henti sampailah dia tertidur. Pagi tu Erin bangun, terus meluru ke dapur nak makan. Lapar sangat. Tiba-tiba mak tegur dari belakang, "Erin, lain kali jangan nyanyi lagu Ulik Mayang tu."
Mak pun ada dengar ke? Mestilah mak dengar kan, sebab bunyi tu datang dari bilik dia. Tapi mak tak menjawab pertanyaan Erin tu. Tak apalah, Erin pun sambung makan. Habis makan, dia siap-siap nak pergi sekolah. Petang tu, Erin balik rumah je, mak bagi tahu kakak demam panas. Suhu tak turun-turun dari pagi tadi. Mak cakap mulut kakak tak habis-habis cakap. Ku tahu asal usulmu, yang laut balik ke laut, yang darat balik ke darat, nasi berwarna hamba sembahkan. Mak cakap ayat tu yang kakak ulang-ulang, asyik ulang-ulang je benda yang sama. Erin terkejut sebab itu rangkap terakhir dalam lagu Ulik Mayang. Macam mana boleh tersangkut dekat kakak ni? Demam kakak berlarutan sampai malam, semakin teruk. Ni dah bukan demam biasa-biasa. Akhirnya abah jemput seorang ustaz. Erin tak tahulah apa ustaz ni dah buat memandangkan mak tak benarkan dia keluar bilik. Alhamdulillah, kakak pun okey, semakin sihat. Esoknya Erin tak pergi sekolah sebab kena jaga kakak. Habis semua benda dia korek dekat kakak tu. Akak, kenapa teruk macam tu sekali? Ada salah makan ke apa? Dan macam-macam lah Erin tanya. Tapi ada satu ni, kakak hampir terlepas cakap apa tah, terus senyap. Bila Erin paksa, baru akak cerita. Kata kakak, dia terjaga dalam pukul 4 pagi tu. Dekat ruang tamu tu, kakak nampak Erin tengah menari Ulik Mayang sambil tersenyum pandang dia. Akak terus masuk bilik. Esoknya dia terus demam. Istighfar panjang si Erin masa tu. Masa bila dia menari? Sepanjang hari tu Erin banyak diamkan diri, dan sejak hari tu dia tak berani langsung nak nyanyi lagu tu lagi. Ketika Ayu dah dua, ayah dipindahkan ke Selangor. Jadi mereka sekeluarga pun berpindah sekali. Ayah dapatlah cari sebuah rumah teres 2 tingkat yang disewakan murah. Malam pertama mereka dekat rumah baru tu, mak mimpi ada seorang perempuan Cina tengah menangis tepi keranda sambil bakar kertas sembayang. Esoknya tuan rumah datang melawat. Mak terkejut sebab dialah perempuan yang mak mimpi ke semalam. Rupa-rupanya suaminya meninggal dalam rumah tu, dan menurut kepercayaan orang Cina, rumah yang ada kematian di dalamnya, rumah tu dah tak ada ong lagi. Suaminya pula wariskan rumah tu pada 2 orang anaknya yang masih kecil. Jadi dia tak bolehlah jual rumah tu, disewakan pada orang lain, dan hasil sewa rumah tu dia bayar rumah yang dia sewa sekarang. Tapi penyewa rumah ni selalu pindah atau lari, paling lama 3 bulan. Kata jiran sebelah, ada benda yang ganggu mereka. Sejak berpindah ke rumah tu, adik selalu mengigau, menjerit, bercakap, berjalan dalam tidur, berpusing atas katil 360 darjah macam koyor basikal tu. Pernah sekali tu, adik tengah tidur dalam bilik. Tiba-tiba dia bangun dan mula naik tangga. Kemudian cuba panjat balkoni tangga nak terjun dari tingkat atas. Nasib baik abang perasan dan tarik adik sebelum dia sempat terjun. Kejadian ni banyak kali berlaku. Rumah ni ada 4 bilik. 1 bilik kecil dekat tingkat bawah, 3 bilik tidur ada dekat tingkat atas. Bilik bawah ni dijadikan bilik baju dan bilik solat. Ada tandas di antara bilik ni dan dapur. Ayah sekeluarga selalulah ambil wuduk dekat situ. Satu hari, masa Ayu tengah ambil wuduk, dia ternampak kelibat budak lalu depan tandas dan masuk ke dalam bilik bawah tu. Mula-mula dia ingatkan adiknya, tapi lepas ambil wuduk, Ayu nampak adik dia dekat ruang tamu tengah tengok TV. Bila dia periksa bilik bawah tu, tak ada sesiapa. Cerita dekat dapur pula. Ruang tamu rumah ni menghadap ke dapur. Pernah sekali tu, masa Ayu tengah tengok TV, dia terpandang arah dapur dan ternampak ada tangan berwarna hitam tengah melambai dari dapur. Masalahnya, tangan tu melambai dari atas peti ais yang terletak betul-betul sebelah pintu dapur. Macam biasa, Ayu buat tak tahu je. Malam tu, Ayu masuk dapur nak minum air. Lepas minum, dia berpaling ke arah pintu dapur dan ternampak lembaga budak kecil berwarna hitam tengah bertinggi atas peti ais. Cepat-cepat dia berlari ke ruang tamu. Sebenarnya mereka sekeluarga dah biasa nampak kelibat budak kecil berwarna hitam ni naik turun tangga, masuk bilik, lari depan pintu, jenguk dari balkoni tangga dan sebagainya. Setakat bunyi guli, perabot bergerak dan benda berlari atas bumbung tu pun dah jadi perkara biasa bagi mereka. Dekat ruang tamu rumah tu pula ada sebuah lukisan minyak yang sangat besar bertemakan hutan, air terjun dan 2 ekor rusa. Mereka tak dapat tanggalkan lukisan tu sebab dia lekat kuat pada dinding. Abang pernah bagi tahu, pada waktu malam tertentu, lukisan tu akan hidup. Air terjun dalam lukisan tu akan mengalir dan pokok-pokok bergoyang ditiup angin. Kadang-kadang abang nampak mata rusa tu bergerak mengekori orang. Bila tanya ayah, mereka pun akui benda yang sama. Dekat rumah ni lah Ayu pernah bermimpi sampai trauma. Ceritanya ada satu hari tu, ayah hadiahkan Ayu ni anak patung berbaju dress lah. Mula-mula sukalah, tapi malam tu Ayu mimpi anak patung tu hidup dan kejar dia.
patung tu nak ambil alih badan Ayu ni sebab dia pun nak hidup juga. Puas Ayu lari dalam mimpi tu sampai satu tahap patung tu ambil pisau dekat dapur dan nak tikam Ayu ni. Anak patung tu kejar Ayu dari tingkat bawah naik ke tingkat atas dan ikut masuk ke dalam bilik. Esoknya Ayu buang patung tu dalam stor. Lepas tu dia langsung tak suka semua anak patung berbentuk manusia termasuk Barbie. Tandas dekat bilik master bedroom ni adalah tempat yang paling seram. Cuma ayah je yang berani guna tandas tu. Sebab walaupun tandas tu besar dan cerah dengan cahaya matahari, mereka selalu rasa diperhatikan dalam tandas tu. Mereka semua berpendapat mungkin suami tuan rumah meninggal dekat situ. Ayah sekeluarga bertahan selama 5 tahun dekat rumah tu. Mak selalu minta pindah tapi ayah suruh bersabar sebab rumah lain mahal sangat sewanya. Tuan rumah tak pernah naikkan sewa sebab mereka je yang tahan tinggal rumah tu walaupun hampir setiap hari diganggu. Ayah ada ikhtiar jugalah baca Yasin setiap minggu tapi masih nampaklah bayang-bayang budak hitam tu. Akhirnya setelah 5 tahun, ayah dipindahkan ke Kedah. Mereka sekeluarga rasa selesa sebab dapat tinggalkan rumah tu. Dah jadi kebiasaan, malam minggu adalah waktu wajib untuk Fik habiskan masa dengan rakan-rakan dia. Lokasi wajib dah tentulah restoran mamak 24 jam. Jadi pada malam minggu, Fik dan seorang lagi rakan baik dia bernama Man duduk habiskan masa di sudut dinding kedai mamak. Pelbagailah isu dikupas. Man ni biasalah agak-agak dah jam menginjak ke tengah malam, mulalah dia buka kisah seram dan hantunya. Konon-konon nak bagi Fik ni takutlah nak balik rumah nanti. Fik, kau tahu tak dalam dunia ni wujud satu nombor telefon misteri? Lebih kurang begitulah mukadimahnya. Fik nyalakan sebatang rokok, teruja nak mendengar. Aku boleh bagi nombor ni dekat kau dan kau boleh cuba call, tapi aku tak bertanggungjawab atas apa yang jadi kat kau lepas tu. Nombor telefon ni memang berhantu, kata Man. Fik jadi teruja lah nak tahu lebih lanjut. Apa yang misteri sangat pasal nombor telefon tu? Memang seram. Beberapa kali jugalah bulu roma dia meremang masa Man bercerita tu. Kata Man, cerita ni betul-betul jadi dekat dia, membuatkan sampai sekarang dia dah taubat tak nak call lagi nombor telefon misteri tersebut. Dah kenapa dengan nombor telefon tu dan siapa pemiliknya? Kata Man, cerita ni berlaku pada tahun 1992. Masa tu dia baru berumur 12 tahun. Man ni suka sangat berkawan dengan budak-budak besar. Selalu sangatlah dia join abang-abang dia dengan kawan-kawannya pergi berjalan-jalan. Walaupun jarak umur Man dan abang-abang dia jauh, tapi itu bukan penghalang. Dah memang dia suka berkawan dengan budak-budak besar. Kalau mereka tengah melepak lepas meronda-ronda naik motor, Man akan join sekali. Kadang-kadang Man tak faham sangat apa yang mereka bualkan, tapi itu tak jadi hal. Berkawan dengan mereka semua best. Macam biasa, pada waktu petang, Man akan datang tempat mereka melepak dan dia akan duduk menyebut-nyebut lah dekat situ. Tekun Man dengar mereka berborak sambil mencangkung. Sampailah dia terdengar mereka berbual tentang nombor telefon. Muka mereka semua masing-masing serius. Salah seorang kawan abang cerita tentang nombor telefon misteri. Yang menariknya, nombor telefon misteri ni wujud, berfungsi dan boleh dihubungi. Cumanya, sedia atau tak kita nak dengar suara si tukang jawab panggilan di hujung talian. Menurutnya, nombor tersebut kepunyaan seorang wanita yang telah mati dibunuh. Dari mana dia dapat info ni, mereka tak tahu. Tambahnya lagi, kalau panggilan kita tak berjawab atau tak diangkat, si pemilik nombor telefon tu akan hubungi kita semula. Waktu tu kena bersedialah untuk dengar suaranya yang memang sangat tak selesa untuk didengar. Tahun 90-an, kebanyakannya masih gunakan telefon rumah dan telefon awam. Jadi kita tak tahu siapa yang buat panggilan tu. Lainlah kalau kita guna telefon bimbit. Boleh nampak nombor si pemanggil tertera di skrin telefon. Waktu tu Man dengar dengan jelas nombor telefon misteri yang kawan abang sebutkan. Man tak bawa pen, jadi dia ingat dalam kepala. Balik rumah, Man terus catat dalam buku nota kecil 03-888-888. Man tenung semula nombor telefon yang ditulis tu. Kenapa aneh sangat nombornya? Dekat kawasan dia tak ada nombor telefon macam tu. Bermula dengan pangkal 8. Malas nak fikir, dia pun simpan buku nota kecil tu di tempat yang selamat. Abang pun tak tahu Man cantik nombor telefon ni. Pernah jugalah Man tanya dia, betul ke nombor telefon tu berhantu? Abang hanya menggiling. Dia pula nampaknya macam tak berminat nak tahu lebih mendalam lagi tentang nombor telefon tu. Badri tu bukan betul sangat pun, entah dia saja reka cerita. Itulah jawapan abang. Man terdiam. Dalam hati memang rasa curiga sangat. Perasaan nak tahu tentang misteri nombor telefon tu
terus meluap-luap. Nak dijadikan cerita, beberapa minggu lepas tu Man terfikir nak telefon nombor tersebut. Dia nekat sebab benda ni dah selalu sangat bermain-main dalam fikiran dia. Man nak tahu sendiri siapa empunya nombor telefon tu dan benarkah seperti dakwaan kawan abang, nombor tu kepunyaan wanita yang mati dibunuh. Lebih kurang pukul 9 malam, Man buat panggilan. Buku nota kecil dikeluarkan. Dengan menggunakan telefon rumah, Man dial nombor tu 03-888-888. Itu bukan nombor sebenar tau. Saya main taram je. Panggilan bersambung. Tiba-tiba rasa takut datang. Takut nak dengar siapa yang akan jawab panggilan tu. Tak lama lepas tu, Man terus letak ganggang telefon tanpa sempat si dia menjawab. Malam tu Man tak dapat tidur lena. Dalam fikiran tertanya-tanya, adakah dia akan hubungi Man semula? Adakah masa dan waktu di sana sama dengan dekat sini? Man terus terbuai dalam kerunsingan. Tiba-tiba kring kring. Man terus tengok jam dekat dinding. Pukul 3 pagi. Siapa pula yang telefon pagi-pagi buta ni? Tiba-tiba Man teringat sesuatu yang dia dah buat 6 jam lepas. Sudah. Man terus berlari keluar bilik dan pergi dapatkan telefon. Namun bila sempat dijawab panggilan, mak dah tercegat dekat situ sambil tangannya genggam ganggang telefon. Panggilan telefon pagi buta. Mungkin ada kecemasan. Wajah mak nampak serius, macam dengar dengan teliti apa yang si pemanggil katakan. Man goncang-goncang badan mak dia nak tahu siapa yang telefon. Lepas beberapa minit, mak letak ganggang. Man terus tanya mak siapa yang telefon. Mak diam dan suruh Man masuk tidur. Man tak boleh tidur. Asyik terfikir siapa yang telefon pagi-pagi buta dan kenapa mak tak berkata sepatah pun masa dia jawab panggilan tadi. Dalam fikiran Man cuma satu, nombor telefon misteri yang dihubungi pukul 9 malam tadi. Keesokan harinya, Man terus dapatkan mak. Mak macam berat hati nak cerita apa yang berlaku malam tadi. Man desak lah suruh mak ceritakan juga. Kata mak, dia tak tahu siapa. Suaranya sayu je. Rasanya suara perempuan. Dia cakap macam bahasa Melayu kuno yang mak tak faham. Sebab tu mak diam je. Lagi satu, nada suara dia membuatkan mak rasa tak selesa nak dengar. Man tahu apa maksud mak tentang tak selesa tu. 2 jawapan dia dah dapat pagi tu yang membuktikan kata kawan abang tu benar belaka. Pertama, kalau panggilan kita tak berjawab atau tak diangkat, si pemilik nombor telefon akan hubungi kita semula. Dalam hal malam semalam, Man dah buat miss call pada si dia dan dia hubungi Man semula. Kedua, pemilik nombor tu ialah perempuan, sama seperti yang kawan abang katakan, perempuan yang mati dibunuh. Pagi tu Man termenung panjang. Dia nak bagi tahu abang dan kawan-kawannya pasal hal ni, tapi mereka semua dah balik asrama. Tiba-tiba Man terfikir, mungkin kejadian malam tadi tu satu kebetulan. Betul ke perempuan yang telefon semula tu ada kaitan dengan nombor telefon misteri ni, atau entah orang tersalah nombor? Boleh jadi kan? Man biarkan benda ni berlarutan selama 3 hari. 3 hari jugalah hati dan fikiran dia semakin membuat-buat rasa ingin tahu. Dia nakkan jawapan. Jadi untuk membuktikan sama ada teori dia tu betul atau salah, Man telefon lagi nombor misteri tu. Kali ni Man biarkan lama sikit sebelum putuskan talian. Man letak ganggang dan tunggu dengan penuh debaran. Saat berganti minit, minit berganti jam. Namun tak juga terima panggilan semula. Mungkin sangkaan dia tak tepat tentang nombor misteri tu. Jadi Man biarkan dah keluar duduk di beranda depan rumah bawah pokok untuk ambil angin. Tiba-tiba kring kring, sayup-sayup kedengaran bunyi telefon dari dalam rumah. Man berkejar menuju ke rumah. Tak lama lepas tu bunyi deringan tak dengar lagi. Mesti ada orang yang dah jawab panggilan tersebut. Man tercegat dekat depan pintu rumah dan dalam keadaan termengah-mengah tu dia nampak mak tengah berdiri sambil jawab telefon. Tak ada, diorang semua tak ada. Siapa ni? Tak ada, diorang semua dekat asrama. Man tengok mak terus letak ganggang. Siapa yang telefon mak? Tak tahulah siapa. Perempuan. Dia tanya abang-abang kau. Suaranya macam suara perempuan yang telefon malam tadi. Dia tahu nama abang-abang kau tau. Mana tadi dapat nombor telefon rumah kita? Takutlah mak macam ni. Man pun dapat rasakan ketakutan tu juga. Dan rasa memang betul lah nombor telefon misteri tu ada kaitan dengan perempuan yang dah 2 kali telefon rumah ni. Ini semua ada kaitan dengan Man juga. Dialah punca menyebabkan si dia telefon rumah. Terbaring Man dalam bilik renung siling. Macam mana dia boleh tahu 2 orang abang dia tu? Adakah abang-abang Man pun ada hubungi dia, tapi mereka berdua dekat asrama? Kalau guna telefon asrama, kenapa dia telefon rumah ni? Kenapa tak telefon nombor asrama je? Minggu depannya abang-abang Man ni balik. Mak terus tanya, mereka berdua ada kenalan perempuan kat mana-mana ke? Tapi mereka cakap tak ada. Mereka pun nampak macam tertanya-tanya. Siapa yang telefon dan siap tahu nama mereka? Man tahu abang-abang dia ni tak berminat dengan cerita kawannya si Badri tu. Dah tentu mereka tak berminat pun nak cuba-cuba telefon nombor misteri tu.
Man terdiam. Sebenarnya puncanya adalah dari dia. Man rasakan hal ni dari mereka berdua. Kejadian ni kekal misteri untuk beberapa minggu. Selama beberapa minggu Man biarkan. Sikap dia yang degil ditambah dengan rasa ingin tahu yang tinggi membuatkan Man nekat. Dia nak telefon semula nombor puaka tu. Kali ni apa nak jadi jadilah. Demi sebuah jawapan. Kebetulan waktu tu Man seorang diri dekat rumah. Lepas waktu asar, mak dengan ayah keluar cari barang dekat pekan. Nombor telefon didial 03-888-888. Ingat tau, nombor telefon ni saya bantai je. Lama Man biarkan berdering. Semoga si pemilik nombor telefon ni angkatlah. Tapi tak ada siapa yang menjawab. Man letak ganggang semula. Kalau betul lah sangkaan dia, si dia tu mesti akan telefon semula. Jadi Man biarkan sekejap sambil layan TV. Lebih kurang 20 minit lepas tu, peluh jantan mula keluar. Jantung berdegup kencang. Akhirnya telefon berdering. Cumanya sekarang nak jawab atau tak panggilan tu. Kalau tak jawab, tak akan dapat jawapan atas segala persoalan. Kalau jawab pula, Man dapat dengar sendiri suara si pemanggil. Dah bersedia ke? Kena beranikan diri walaupun sebenarnya Man ni penakut. Hello? Hello? Siapa di sana? Sunyi sepi. Tak kedengaran satu suara, hatta satu bunyi pun. Man tanya lagi. Hello? Hello? Jangan main-main. Siapa tu? Man marah sebab pertanyaan dia tak jawab tadi. Tapi marah Man tu sedikit demi sedikit hilang, ditukar dengan rasa takut, meremang dan seram sejuk. Man dengar sendiri si dia bersuara. Tak tahu macam mana nak jelaskan, tapi tutur katanya lemah gemalai, lembut, sayu, mendayu-dayu. Ada patah perkataan yang Man tak dapat dengar dengan jelas. Perempuan ni cuba beramah mesra dengan Man, tapi Man tak rasa cair pun. Ketakutan semakin memuncak. Betul lah kata mak, nada suaranya agak aneh dan tak selesa untuk didengar. Bukan macam suara manusia biasa. Adik? Adik dekat rumah seorang ke tu? Mak ayah mana? Ayat tu cukup membuatkan Man rasa nak pingsan. Disebabkan ketakutan yang amat sangat, Man terus keluar rumah, duduk dekat padang depan rumah sambil tunggu mak ayah pulang. Bila dengar suara perempuan tadi, fikiran Man dah mula terbayang yang bukan-bukan. Kebetulan waktu tu tengah hot cerita hantu Indonesia, macam Sunda Bolong, Mak Lampir, Malam Satu Suruh dan macam-macam lagi. Mana le tahu kan, tiba-tiba perempuan tu datang mengintai dari bawah katil, balik amari ke atau dalam bilik air ke. Mengelupu juga. Nak masuk waktu senja, barulah orang tua Man pulang. Man terus menerpa ke arah mereka. Mak ayah heran tengok Man ni. Yang gelabah bukan main ni kenapa? Dalam situasi yang kelam kabut dengan perasaan yang bercampur bau tu, Man bercakap tanpa berfikir. Man tuduh makcik dia telefon rumah masa dia seorang diri dan sengaja main-mainkan dia. Sampaikan makcik Man ni datang rumah malam tu dan menafikan sekeras-kerasnya dia yang telefon. Kelakar pun ada. Mungkin sebab Man terlampau takut kot. Kejadian seram ni berlalu begitu saja, hilang lenyap, pudar di telang waktu. Man pun dah tak memandang-mandang lagi telefon nombor misteri tersebut. Misteri ni akhirnya dilupakan selama beberapa tahun. Man tak ingat berapa lama, namun begitu, nombornya sentiasa diingat. Boleh kata mereka semua dah lupakan tentang kejadian ni dan bukan jadi topik perbualan hangat lagi. Hinggalah pada satu hari, masa tu umur Man dah menginjak ke-20-an. Lepas tamat belajar di sebuah universiti di utara tanah air, dia terus bekerja di sebuah syarikat pengiklanan di Bangi. Lebih kurang tahun 2005 macam tu. Dekat sana, Man berkawan rapat dengan 3 orang rakan sepejabat. Makan, melepak, main snooker semua sama-sama. Dipendekkan cerita, pada satu malam, mereka duduklah bersantai-santai minum di sebuah kedai makan bawah pokok dekat kawasan Bangi sana tu. Biasalah bila waktu dah agak lewat sikit dan bila dah habis isu nak borak, mulalah salah seorang dari mereka bukalah cerita-cerita seram. Memang seronok. Seorang-seorang bergilir cerita tentang kisah seram masing-masing. Bila sampai giliran Man, dia tak tahu nak cerita apa. Jadi Man pun berceritalah tentang cerita hantu yang pernah jadi dekat dia. Cerita nombor telefon berhantu tu lah. Man pun cerita dari awal sampailah habis. Mereka nampak teruja, tapi ada seorang ni yang tak percaya dengan cerita Man tu. Mengarut katanya. Dia tuduh Man yang salah tekan nombor telefon. Berdasarkan apa yang Man cerita, fakta yang Man keluarkan nampaknya semuanya sahih. Kalau zaman 90-an dulu dah ada agensi yang buat panggilan hangit berhantu, macam mana perempuan tu boleh tahu nama abang-abang Man? Dan macam mana dia boleh tahu Man tengah duduk sorang-sorang masa tu? Mungkin benda tu kebetulan kot. Salah seorang kawan Man ni cuba pertikaikan cerita dia. Man tak adalah nak marah. Dia siap bagi nombor telefon tu dekat mereka supaya mereka boleh telefon. Bagi Man, mungkin hal ni dah tak relevan lagi kot. Nombor tu pun mungkin dah tak wujud lagi. Yelah, dah berbelas tahun punya cerita. Ada lagi ke hantu tu? Ini nombor dia, 03888888. Kalau berani call lah.
Mana tahu ada luck, bolehlah bergayut dengan dia malam ni, kata Man. Kawan Man yang berani sikit, Nasri namanya, catat dan simpan nombor ni dalam telefon Nokia 3310 dia. Katanya dia nak cuba telefon nanti. Man percaya dia akan buat sebab dia ni jenis yang berani dan rasa ingin tahunya tinggi. Esok malamnya macam biasalah mereka berkumpul di kedai makan biasa. Semua orang ada kecuali kawan Siman ni, Nasri. Dia kata dia tak dapat jual lepak sebab nak ambil tunangnya dan hantar ke Seri Kembangan. Kalau dapat datang pun mungkin lambat sikit. Mereka pun melepak lah macam biasa, berborak-borak kosong, menikmati malam minggu. Malam-malam macam ni awet-awet UKM ramai. Tu yang best. Sambil tu mereka bersembang lah pasal Nasri. Mereka tertanya-tanya lah, Nasri dah telefon atau belum nombor berantu tu semalam. Malam dah lewat, air dah bergelas-gelas atas meja. Dari jauh Man perasan kereta Nasri. Dia belok simpang dan masuk ke parking kedai makan. Tu Nasri? Ingatkan tak datang tadi, kata Man. Dengan keadaan yang tergesa-gesa, Nasri datang ke meja. Dia ambil kerusi kosong di meja sebelah, lalu duduk. Mukanya nampak serius, ketat lagi kelat. Korang tengok ni. Nasri keluarkan telefon dia. Mereka semua terjenguk-jenguk apa yang terpapar di skrin telefon tu. Takkan tunang dia SMS I love you pun nak tunjuk dekat mereka. Tapi bukan itu sebenarnya. Bila tengok betul-betul, mereka semua terkejut. Terutama sekali Man. Betul ke apa yang tertulis di skrin telefon Nasri ni? Call receive 03-888-888 9:05 malam. Man tahu benda ni bukan dibuat-buat. Nasri terima panggilan dari nombor berhantu tersebut dan ini bermakna Nasri dah telefon nombor tu dulu. Memang betul. Nasri mengaku dia ada call nombor tu, lepas tu letak. Tak lama kemudian, masa dia tengah memandu, ada orang telefon. Dia pun angkat. Nasri beritahu mereka semua satu benda malam tu. Benda yang bagi Man mensahihkan lagi semua kejadian-kejadian misteri yang berlaku sebelum-sebelum ni. Perempuan tu suaranya halus, menakutkan. Kadang-kadang ketawa mengilai. Lepas tu dia tanya aku, tengah ambil tunang ke? Kata Nasri. Berderau terus darah mereka malam tu. Man termenung. Mana mungkin misteri yang dah terlalu lama berlaku masih boleh terjadi lagi selepas tu. Dari tahun 1992 hingga tahun 2005. Lama tu. Perasaan takut bercampur bau. Sejak hari tu Man terus buang segala ingatan dia pada nombor tersebut. Tak nak ingat lagi sebab Man yakin si dia masih wujud lagi sampai sekarang. Sebenarnya Man agak menyesal juga sebab bagi nombor telefon tu pada Nasri. Dia jadi trauma sampai berminggu-minggu. Macam mana perempuan tu boleh tahu Nasri tengah ambil tunang dia malam tu? Itu persoalan utama. Kalau ada dua pangkal nombor 8 dekat depan, maknanya ini nombor telefon kawasan Putrajaya. Masa call tu tahun 90-an. Masa tu Putrajaya mana wujud lagi? Putrajaya masa tu masih ladang kelapa sawit lagi. Okey, sampai sini kisah yang dapat saya kongsikan hari ini. Sebelum kita berpisah, anggaplah kisah ini sebagai hiburan semata-mata. Janganlah terlalu mudah percaya. Hanya yang mengalaminya tahu akan kebenaran sesuatu kisah tu. Kita berjumpa di video akan datang. Saya Syarul. Assalamualaikum. Adios.